Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita ini. Kita sampai, seingat saya, pada hak-hak Allah ke atas hambanya. 10 kalau saya tanda lah. Ke saya tanda silap lah? Ada orang tanda? Kak Cik tanda kat mana? 11. Muka surat 11, bagaimana kita beribadat kepada Allah. Soalan dia, bagaimana kita beribadat kepada Allah. Agak-agak kita boleh jawab tak? Kita beribadat kepada Allah di atas niat kita. Maka ibadat itu akan terhasil di atas berbagai-bagai niat. Dan setiap orang niat dia tak sama. Tak ada orang ibadat niat dia jahat. Semua niat dia baik. Maka istihsan tak boleh dipakai dalam ibadat. Istihsan bermakna ingat nak buat baik dan terus buat baik, tak boleh. Sebab bagaimana kita melakukan ibadat kepada Allah itu, kenapa kita beribadat? Bagaimana kita beribadat? Itu Allah yang akan tentukan sendiri, bukan kita. Kenapa? Kerana dalam pelajaran yang telah lalu, tak sampai lagi. Pelajaran yang akan datang menceritakan tentang hak Allah, tentang rububiyah Allah. Bagaimana kita beribadat kepada Allah, dia masuk tauhid yang kedua, iaitu tauhid uluhiyah. Kepada Allah saja kita beribadat, dia uluhiyah. Kenapa kita beribadat? Untuk apa kita beribadat? Itu jawapan dia ada dalam tauhid rububiyah. Allah itu adalah Rabb. Allah adalah Rabb. Daripada Rabb, apa makna Rabb? Saya ingat kita dah bagi makna dulu Rabb. Mungkin sebelum harga minyak naik dulu, kita pernah berbincang. Dan kita telah berbincang tentang makna Rabb. Kita baca daripada kalimah Alhamdulillah, kita jumpa kalimah Rabb. Rabb dalam bahasa Arab, kita bahasa Melayu kita kata Tuhan kan. Kita terjemah dia dengan makna Tuhan. Tapi Rabb dalam bahasa Arab ada 5 makna. Satu, makna dia As-Sayyid. Ini tersimpan dalam kalimah Rabb, Sayyid. Yang kedua, Khaliq. Yang ketiga, Malik. Yang keempat, Al-Mudabbir. Yang kelima, Ar-Razzaq ataupun Ar-Rizq. Yang ni susunan tak ikut nombor nah. Kalau ikut nombor ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ini kelima-lima ni ada dalam kalimah Rabb. Bila sebut Rabb, kita kena terjemah dengan 5 ni. Tak boleh terjemah dengan 1. Salah. Bukan salah, kurang tepat.
Korang tepat. Kalau salah kita menyatakan korang tepat. Bila sebut Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb. Apa makna Rabb? Sayyid, tuan. Tuan. Sayyid itu bermakna ketuanan. Ketuanan. Dia sentiasa memiliki sifat ketuanan. Dia tak akan jadi kuli. Mustahil. Maybe ataupun lebih besar daripada tu. Sayyid. Yang kedua, Khaliq, pencipta. Bila sebut Rabb, maksud dia Khaliq. Bila sebut Rabb, maksud dia Malik. Dia Sayyid, dia tuan. Dia tuan dan dia pencipta. Malik, dia pemilik. 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 Ada K di belakang. Pemilik. Al-Mudabbir, pengurus, pengatur, pengelola, pengawas. Al-Mudabbir, perancang tak tepat. Al-Mudabbir, pengurus. Ar-Rizq ataupun Razaq, pemberi rezeki. Lima-lima ni ada dalam kalimah Rabb. Baik. Kalau kita nak terjemah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, kan? Alhamdulillah, kalimah alhamdulillah ni kita panggil kalimah hamdalah. Hamdalah. Apa makna hamdalah? Lagi satu dalam bahasa Arab dipanggil al-madhu. Dua-dua makna puji. Dua-dua maksud dia puji. Sama maksud dia. Tapi al-madah ni, kan Zain Azim buat lagu Madah Berhela, kan? Vokal dia tinggi. Apa makna? Kita boleh kata al-madhu lillah. Dari segi bahasa Arab, kalau kita nak tukar alhamdu ni, kita boleh kata al-madhu lillah. Kalau terjemah Melayu, dua-dua makna sama, puji. Tapi puji ni, madah ni, puji kerana terpaksa. Puji yang dalam dia ada unsur terpaksa dan tak apa seronok. Tapi nak buat bagaimana terpaksa puji, ya? Buat bagaimana? Kita tak suka dengan mak pak kita, nak buat bagaimana dia mak pak kita, kan? Terimalah. Maka itu nama dia madah. Kalau kita kata al-madhu lillah, segala puji bagi Tuhan yang ada berapa benda aku pun tak apa setuju sangat dengan dia, maka tak layak untuk Tuhan. Maka orang Arab terkejut bila Nabi tukar al-madhu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah bermakna puji yang mengandungi unsur kecintaan dan kesayangan. Benci tak ada langsung. Itu makna hamdalah. Hamdalah. Jadi terjemahan Melayu dia, segala puji bagi Allah. Kita tak boleh nampak ayat itu nak kata apa. Bila kita masuk dalam bahasa dia, segala puji-puji yang penuh dengan kecintaan daripada hati perut kita, kita memuji itu milik Allah yang tak ada cacat celah. Alhamdulillahi. Macam mana nak terjemah? Cuba. Hujan-hujan ni kita fikir sikit. Yang Allah Ta'ala kita puji ni dengan hub dan ta'zim. Dengan hub dan ta'zim. Cinta dan mengagungkan. Hub dan ta'zim. Allah didekati dengan hub, mencintai Allah, dan ta'zim, membesarkan Allah. Jadi bila kita kata alhamdulillah, segala puji-pujian datang daripada cinta kita dan datang daripada rasa kita nak membesarkan Allah. Allah yang kita puji ni, kita sayang, kita bermaksud dia Allah. Rabb, dia adalah Rabb al-alamin. Dia adalah Rabb, dia adalah Sayyid, dia adalah Khaliq, dia adalah Malik, dia Mudabbir, dia rizq kepada lil alamin, bagi alam sekalian. Jadi sependek itu, apa ayat itu nak beritahu? Ayat apa kita nak terjemah elok-elok?
ayat alhamdulillahi rabbil alamin ni, cuma kita nak bubuh makna, kita tak usah pakai makna yang doa ada tu kan. Yang doa ada tu segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kan kita tak boleh nampak yang ni semua, terlindung makna dia. Kita tengok kalimah alhamdu, kalimah rabb, al-alamin. Al-alamin ni alam lah. Alam ni alam ni makna, alam ni benda yang dicipta. Alam, semua ni adalah alam, benda baru. Jadi segala puji-pujian datang daripada hub dan ta'zim hati perut kita, datang daripada cinta dan kita mengagungkan Allah. Dan Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuan, pencipta, pemilik, pengurus dan pemberi rezeki kepada sekalian alam, satu pun tak terkecuali, termasuk jin, manusia, malaikat. Hanya Allah je tak panggil alam, lain semua panggil alam. Kenapa kita beribadat kepada Allah? Kerana dia adalah Rabb. Dia adalah Rabb. Apa makna Rabb? Ni makna Rabb. Maka daripada kalimah Rabb ni lah terciptanya kalimah rububiyah, tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah kerana Allah mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Mana sifat Tuhan dia? Ni Khalik, Malik, Mudabbir, Sayyid, Rizq. Ini sifat ketuhanan yang tak ada pada orang lain, ada pada dia saja. Kerana itu hanya dia sahaja berhak bagi order kepada kita, ibadat ataupun tidak ibadat. Dia saja berhak, orang lain tak ada hak. Pasal itu at-tahlil wa tahrim. At-tahlil dengan hal kecil ni, bukan tahlil ratik tu, la ilaha illallah. Tahlil, apa makna tahlil? Menghalalkan. Tahrim, mengharamkan. Haqqullahi wahdah, hanya dia, hak dia seorang saja, kita tak boleh masuk campur. Dan tang mana kita nak tak setuju dengan dia, abang mesat, setelah sifat ni semua dah kat dia. Ayat hujan menitik pun dia buat turun. Kaki kita melangkah, suara kita terbit, ayat liuk ni berapa tan kita duk telan. Semua urusan dia. Dia Khalik, dia pencipta, dia Malik, dia memiliki barang dia cipta, dia Mudabbir, dia yang urus barang cipta dia. Ketika dia kata sembahyang, apakah hak kita nak kata tak apa, jangan sembahyang? Orang Pulau Pinang kata pakai baju ikut sih badan. Nak bantah hukum Allah ni, pakai baju ikut sih badan. Tahu kita siapa? Jadi apa kena-mengena ni dengan tajuk kita? Bagaimana kita beribadat kepada Allah. Jadi macam mana kita beribadat pada Allah, kita kena pandukan yang ni. Sebab yang boleh bagi order, arahan macam mana ibadat, hanya dia seorang. Hanya dia seorang. Kerana betul tak kalau kita pakai satu teori, ini teori daripada teori ni Melayu panggil andaian kan. Sebelum Allah buat kita, Allah ni dia bersifat dengan Khalik. Apa makna Khalik? Pencipta. Dia bersifat dengan pencipta walaupun dia tak cipta apa-apa. Masa dia saja ada, dia tak cipta apa-apa, dia tetap pencipta. Bukan syarat dia jadi pencipta dia kena cipta, tidak. Kita nak dipanggil pencipta, kena cipta. Dia dah, dia tak cipta apa-apa, dia pencipta, dia Khalik. Lebih-lebih lagi bila dia cipta sesuatu. Baik, antara kita dengan ibadat, kita ni kan, kita ni antara kita dengan ibadat, sembahyang, puasa, kita buat lah. Kita buat dulu kah sembahyang tu? Kita mai dulu kah baru kita buat? Kita mai dulu lah, baru kita boleh buat. Maknanya sebelum mak kita menikah dengan pak kita, sebelum Tok Wan kita menikah dengan Tok Nek kita, tak ada ibadat lah. Maka dalam bahasa Arab dia panggil al-butlan. 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 Butlan. Ba ta lam alif nun.
Al-butlan. Apa makna al-butlan? Tak ada, kosong, terbatal. Maka kita boleh tentum depan dia sikit, kita kata al-aslu fil ibadati al-butlan. Al-aslu fil ibadati al-butlan. Asal pada ibadat tak ada, kosong. Pasal kita tak ada. Bila dia mai? Bila kita ada, kita besar, aqil balik, cukup umur, cerdik, pergi belajar, baru datang ke farduan. Fardu tu tak lahir masa kita lahir, dia mai kemudian. Ada betul ke teori tu? Saya bagi 2 saat. Ya, betul tak teori tu? Ini periksa akhir tahun ni. Saya repeat Inggeris ke Malay? Pakai Malay lah, senang. Okay. Teori dia sebelum kita lahir ibadat tak ada. Maksudnya kita tak semayang. Kita lah nisbah kita lah. Bukan nisbah hukum ibadat. Hukum ibadat dah ada. Kita. Sebelum mak kita beranak kita, tak beranak kita lagi, tak ada cacatan kita semayang. Bila kita dilahirkan pun tak ada cacatan kita semayang. Sampailah kita aqil, kita balik, baru tertulis kewajipan semayang. Maka antara kita dengan kita melakukan ibadat, maka kita dahulu lahir, baru ibadat itu ada kan? Bermakna ibadat itu butlan. Ibadat itu tak ada. Untuk kita lah. Dia tak ada. Bila kita ada, baru dia ada. Betul? Maka kita kata al-aslu fil ibadati, asal pada ibadat itu butlan, terbatal. Tak ada. Ataupun kita kata Adam. Ain dal mim, Adam. Adamun maksudnya tak ada. Kalau Nabi Adam, alif dal mim, Adam. Ni Adam maksudnya tak ada. Dia kosong, dia tak ada. Dia tak ada, dia kosong. Kita kata adamut tahrim, tak ada hukum haram. Macam mana tak ada hukum haram? Pasal kita tak beranak lagi. Macam mana nak kata jaga nanti anak hang beranak haram? Haram apa? Tak, anak pun tak ada lagi. Tunggu dia besar dulu. Maka asal pada ibadat itu tidak ada. Bila dia ada? Bila kita ada, kita besar, cerdik. Itu pun akhir balik, kalau bodoh tak semayang juga. Kena cerdik, mumayyiz. Orang gila tak semayang. Bila ada cerdik macam kita ni, barulah kita semayang. Baik. Maka al-aslu fil ibadati al-butlan, asal pada ibadat tu kita tak buat. Bila kita buat? Kita buat apabila kita berjumpa dengan perintah kena buat. Bila kita berjumpa dengan perintah kena buat. Apa syarat kena buat ibadat? Yang pertama syarat dia aqil, yang kedua baligh. Kalau aqil baligh sahaja, tak ada Islam pun Tuhan tak mau juga. Tuhan mau Islam, aqil, baligh. Bila ada Islam, ada aqil, ada baligh, barulah kita buat ibadat. Kita buat ibadat macam mana? Mana kita tahu kita tak bisa buat ibadat. Maka dia lahir kaedah yang kedua. Apa dia? Al-aslu fil ibadati at-tawqifu wal itba'. Dia lahir kaedah ni. Pasal kita tak tahu nak buat ibadat macam mana. Kita tak pernah buat ibadat. Lah dah besar panjang dah baru nak buat ibadat. Macam mana kita nak buat ibadat? Maka asal pada ibadat itu at-tawqif. Apa dia tawqif? Kena melihat kepada nas agama. Macam mana agama suruh? Bila kena buat lohor? Bila kena buat asar? Bila kena buat maghrib? Waktu lohor pergi buat isyak? Tak boleh.
Dia kena tauqif. Tauqif ni maksud dia apa? Mengikut keterangan syarak. Itu makna tauqif. Wal itba' apa dia? Wal itba' bermakna mengikuti, mencontohi orang yang telah buat ibadat. Boleh tak pakai kaedah ni? Teori ni kita boleh pakai tak agak-agak? Ha? Asal pada ibadat itu kena lihat pada ajaran agama. Nas. Dan mengikut orang yang dah buat. Boleh tak pakai kaedah ni sebagai kedua? Mengikut orang yang syarat. Mengikut orang yang beribadat, orang yang telah beribadat. Nanti kita teranglah pula siapa dia orang telah beribadat ni. Tengok, asal pada ibadat at-tauqif. At-tauqifu. Apa makna at-tauqifu? Ibadat itu kita melihat kepada nas agama. Apa agama kata tentang tentang apa-apa ibadat lah. Dan wal itba', mengikuti orang yang telah beribadat. Ialah tentulah antara kita dengan Nabi, siapa dia orang dulu ibadat? Nabi lah, maka itba' ni Nabi lah. Maka at-tauqif ni apa dia? At-tauqif ni melihat dalil-dalil yang ada. Bagaimana kita beribadat? Ini soalan dia. Bagaimana kita beribadat? Asal ibadat tak ada. Lah bagaimana nak beribadat? Kita balik pada kaedah ni. Asal pada ibadat itu tauqif dan itba'. Kita kena puas hati, kita kena rela, kena redha dengan tauqif, dengan nas agama. Dan itba', kena puas hati mengikuti orang yang telah beribadat. Siapa dia? Rasulullah. Maka jawapan dia, bagaimana kita beribadat? Maka usul jawab, inilah cara kita beribadat. Baik, kaedah ni tauqif dengan itba' masuk tak dengan hak Allah ni sebagai Rabbul Alamin? Sebab Allah itu Sayyid, Khaliq, Malik, Mudabbir. Allah pengurus. Maka bagaimana Allah urus kita beribadat? Dia hantar Rasul, suruh kita ikut. Dan setiap langkah mengikut Rasul, dia masukkan dalam nas dia tauqif. Maka ibadat kita tak boleh lari daripada tauqif dan itba'. Kita kena melihat kepada nas dan kena melihat kepada bagaimana Nabi menterjemahkan nas tu. Nas kata sembahyang asar, kita sembahyang asar. Dan tengok Nabi sembahyang asar macam mana. Boleh saja-saja kita nak sembahyang asar tapi nak tukar nama. Aja aku sembahyang petang ke mendung, aku sembahyang tengah hujan lah 2 rakaat, tak boleh tukar. Dia kena tauqif, kena berpandu syarak dan berpandu cara Nabi beribadat. Kerana asal ibadat tak ada butlan, kemudian ibadat itu kena tauqif wal itba'. Maka kalau soalan ni orang tanya bagaimana kita beribadat, beginilah cara kita beribadat. Ini nama dia usul fiqh, usul fiqh yang kita pakai dalam beribadat. Adapun kawan-kawan kita, dia pakai lain, dia pakai usul lain. Usul apa dia pakai? Dia pakai beling betul daripada kita. Kita pun pakai juga, tapi kita pakai tempat lain. Dia guna kaedah al-aslu fil ibadah al-ibahatu. Dia pakai kaedah ni. Dia pakai kaedah ni, duk perang sabilillah ni. Di Malaysia duk perang pasal 2 kaedah ni. Kaedah kita boleh faham tak? Okey, ni kaedah kita kan. Apa kaedah dia? Asal pada ibadat itu al-ibahah. Apa dia ibahah? Harus, buatlah macam mana pun. Ibahah ni bermakna harus. Kalau orang Arab, dalam bahasa Arab dia kata ibahah. Ibahah ni, maka lawan kepada ibahah ni apa dia? Lawan dia, kalau kita terjemah ibahah ni harus.
Asal pada ibadat harus. Maksud dia apa dia? Dia tak perlu gantung pada nas dan tak semesti ikut Nabi. Itu makna ibahah. Kalau tauqif, dia kena lihat pada nas, dan nas tu pula ada syarat dia, sahih ke tak sahih ke. Dan nas tu pula tak boleh faham secara rambang, kena melihat Nabi. Maka dua benda ni mengikat ibadat kita. Betul tak? Ibadat kita ada dua syarat dari segi usul fiqh. Tapi kalau di sini dua ni dia lawan ni. Maknanya apa dia al-ibahah? Al-ibahah lawan ni. Al-ibahah maksud dia asal pada ibadat itu tak perlu kepada tauqif dan tak perlu kepada itba'. Dia hanya berpandu kepada kita rasa nak buat. Pasal itu kalau kita tengok tauqif dalil, pernah tak seumur hidup Nabi sembahyang hadiah untuk orang mati? Dalam tauqif tak ada. Pernah tak itba' satu contoh daripada Nabi, dalil tak ada, contoh amal pun tak ada. Maka kerana tu kita tak buat sembahyang hadiah untuk orang mati, pasal tak ada tauqif, tak ada itba'. Tapi kalau pakai kaedah ni, boleh dah buat sembahyang hadiah? Boleh. Pasal ibadat tak mesti tauqif, tak mesti itba'. Pasal tu sembahyang hadiah boleh. Sembahyang hadiah untuk orang mati, sembahyang hajat perdana boleh. Nabi pernah buat hajat perdana? Tak pernah. Hajat mini perdana pun tak pernah, tambah perdana. Itba', tak ada jalan nak ikut. Dekat sini pasal apa boleh? Pasal dia buang dua syarat ni, jadi al-ibahah. Maka di sini bila dia buang ni, dia ganti dengan ibahah, dia tukar, dia tambah lagi satu ayat di belakang. Asal pada ibadat itu harus, sehingga ada larangan tidak membenarkan buat, baru tak boleh buat. Boleh faham? Kan saya faham seorang-seorang. Saya ulang nanti nak compare. Nak compare. Boleh Abang Adi? You can see me? You can hear me? You can understood? Asal pada ibadat itu harus. Apa makna harus? Tak perlu tengok kepada dalil, tak perlu ikut Nabi. Maka ibadat itu, bila ibadat, asal pada ibadat itu harus sehingga dijumpai dalil melarang melakukan ibadat, baru tak boleh buat ibadat. Macam baca Yasin, Ustaz. Baik baca Yasin kan. Baik. Ambil kaedah ni. Baca Yasin beramai-ramai, baca Yasin rumah orang mati. Ada tak larangan baca Yasin beramai-ramai? Mampu tobat lahum nak jumpa. Mana ada larangan? Selagi tak ada larangan, bolehlah buat. Tapi kalau kembalikan Yasin beramai-ramai di sini, tak boleh buat lah. Pasal dia butlan. Dia kena ada nas agama dan contoh Nabi. Pasal apa dua kaedah ni ulama hadis pakai? Pasal ayat 21 surah Al-Ahzab, pasal ayat 7 surah Al-Hasyr, dan pasal ayat 31 surah Ali Imran. Pasal tu dicipta kaedah ni. Ulama hadis melihat Quran baru cipta kaedah. Depa ni cipta kaedah baru tengok nas. Bertembung besar. Ada tak larangan melarang baca doa awal tahun dan akhir tahun? Mana ada. Cari pada kutub utara, kutub selatan, tak ada jumpa. Mana ada larangan berdoa. Tapi pasal apa kita tak buat? Pasal tak ada nah dan tak dicontohi Nabi. Pasal ibadat asal tak ada. Bila ada dalil baru ada. Bila Nabi contoh baru kita buat. Jadi dua kaedah ni lah berperangnya sabilillah. Dia lahir yang tu Ustaz Ampa, ni Ustaz kami. Ustaz Ampa semua tak boleh, Ustaz kami semua boleh. Bolehlah Ustaz dia pakai ni, Ustaz kita pakai ni. Agak-agak ayat 21 surah Al-Ahzab kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terjemahan dia, sesungguhnya pada diri Rasulullah untuk kamu itu ada contoh yang baik kan. Baik.
Cuba tengok kalimah dia guna uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah bermakna contoh yang paling baik, paling elok. Kalau orang putih dia panggil, tak silap saya, itu apa dia? Exemplary. No, not right. Right but not right. Kalau tak silap saya, tak, pasal saya apa? Saya apa lama, tahun sudah dah saya apa yang tu. Tak silap saya, orang putih panggil supreme. Supreme, ha? Supreme, supreme. Bukan supreme, supreme. Kalau salah sikit pun tak boleh. Supreme. Spelling dia macam mana? S-U-P-R-E double E. Oh, betul dah. Supreme. Supreme. Hak ni lah. Apa dia? Atas ni tak ada dah lebih baik. Dia paling baik. Dia paling baik. Supreme. Paling baik. Jadi 21 ayat apa tadi? Ayat Al-Ahzab kan? Dia start dengan kalimah laqad. Laqad kana. Betul ke? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Yang ni dalam bahasa Arab, laqad ni taukid kan? Dia termasuk PL. Bila ada laqad bermakna ini PL yang mengandungi makna penegasan. Allah kata sesungguhnya, kana adalah, kana ni huwa, sesungguhnya adalah dia. Di takdir di belakang kana ni huwa, sesungguhnya adalah dia. Lakum ni bagi, ni khitab dia kamu. Sesungguhnya adalah dia bagi kamu pada Rasulullah utusan Allah itu uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, dia tu siapa dia? Dia tu Rasulullah. Pada diri Rasulullah, dalam diri Rasulullah, dalam hidup dia, bagi kamu, dia itu adalah Rasulullah, contoh yang supreme untuk kamu. Jadi contoh ni masuk dengan ni ke? Masuk dengan ni ke? Masuk ke bawah. Masuk ke bawah. Pasal Nabi paling di atas. Dengan ayat tadi, ayat apa? 31 Ali Imran. Kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayang Allah, fattabi'uni, kamu ikut aku. Bila kata ikut aku, dia masuk dengan yang ni ke dia masuk dengan yang ni? Dia masuk dengan yang bawah. 7 Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang Rasul beri pada kamu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang, jauhi. Yang Al-Hasyr ayat 7. 7. Al-Hasyr ayat 7. Allah kata apa Nabi bagi kamu ambil, apa yang Nabi halal cegah kamu jauhi. Ayat tu masuk dengan yang atas ke? Masuk di bawah. Maka bila tercipta dua kaedah ni, kita lebih selesa dengan kaedah di bawah daripada di atas. Tapi kita tak boleh paksa orang pakai kaedah ni, itu masalah dia. Kita tak ada, negara ni tak ada law. Tak ada law kita boleh pegang rotan ke, ikut di atas ni aku bagi hang lagi. Tak ada law macam tu. Maka akhirnya ada orang bila dia mengajikan kaedah di atas, dia pakai ni. Bila dia nak berubah, bila dia baca ayat-ayat macam kita baca tadi, dia baca ayat-ayat di atas, dia mau merenung, melihat kata para ulama, kalau Allah bagi petunjuk kat dia, dia sendiri akan berubah pada kaedah yang kedua.
Jadi tajuk dia bagaimana kita beribadah. Ini adalah perkakas yang kita pakai dalam beribadah. Jadi ada dah ibadat ni dia masuk rasa, perasaan, tak masuk. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Istihsan. 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 Sin dengan nun. Memandang benda tu baik dan buat tanpa perlu contoh. Istihsan ni dia lebih menterjemahkan kaedah yang ada di atas. Pasal tu orang tanya, salah ke nak baca doa? Salah ke? Kau baca doa pun salah ke? Ada dalil ke larang? Pasal dia pakai istihsan, dia gabung dengan kaedah di atas. Memandang sesuatu baik. Memandang diri dia, pandang benda tu baik. Dan dia kata tak ada dalil melarang. Kita kaedah-kaedah ni semua juga berpandu kepada hadis. Cuba antum tengok muka surat 12. Berpandu juga kepada hadis yang ada pada muka surat 12. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, siapa-siapa. Dalam bahasa dia kata nakirah, umum, tak kira hang siapa. Amila amalan, buat satu sahaja amal, tak perlu 10, 20, satu je. Yang dia buat itu satu amal yang dia rasa ibadah. Laisa alaihi, bukan, laisa ni maksud dia bukan, alaihi, atas ibadah, atas amal dia buat itu, amruna, mengikut urusan kami. Dia buat satu amal, laisa alaihi amruna. Amruna maksud dia bukan daripada urusan kami, bukan kami yang tunjuk, bukan kami yang bagi tahu kena buat. Fahuwa, maka huwa, dia, yakni orang yang buat ibadat itu, radun, ditolak. Kita ambil kaedah ni, ambil ayat-ayat tadi, cipta kaedah ni. Inilah cara kita faham ibadat. Jadi agak-agak lah nak terang ke orang macam mana. Dia balik, hang tak pergi ke malam ni baca doa awaitun akhitan? Kita kata tak pergi. Awak tak sihat badan ke? Bukan tak sihat, sihat lah. Habis tak pergi pasal apa? Rugi. Kita baca supaya tak kena balak tahun ni. Kita kata saya tak buat lah, Nabi tak buat. Oh, dia dengar, dia capang telinga. Aku nak beritahu kat hang, tu hang duk makan mentabak pun Nabi tak makan. Hai, Syekh, ni ibadat bukan mentabak. Dia bukan kata al aslu fi murtabak. Dia kata ibadat. Jangan bawa contoh mentabak ni mutakedarah. Ni ibadat, rokok, sujud, munajat. Khusus kita dengan Tuhan. Makan minum bukan khusus. Nah, jadi kerana ni tu yang syok dia ni. Dia nak kereta, kita nak unta. Sedap dia. Jadi pasal itu kita faham kaedah ni, itu asas kita buat ibadat. Baik. Apa dia nak jawab? Pertanyaan muka surat sebelah. Bagaimana kita beribadat kepada Allah? Jawapan, kita beribadat kepadanya dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintah. Kaedah dia yang inilah. Allah dan Rasulnya perintah. Ada dalam tauqif, ada dalam ittiba'. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul, dan janganlah kamu membatalkan, yakni merosak pahala amal-amal kamu. Orang beriman taat pada Allah, taat pada Rasul. Kalau kamu buat satu benda yang dalam benda tu menunjukkan taat pada Allah dan Rasul, maka ketika itu kamu telah membatalkan amalan kamu. Bila amalan kita terbatal, apabila dalam amal kita itu ada warna, boleh dikatakan tidak taat kepada Allah dan Rasul.
Kita buat apa pun, Allah suruh kita tengok Rasul. Dia adalah contoh yang paling supreme tadi, paling tinggi, Nabi. Maka kena tengok dia. Pasal itu kalimah syahadah kita Muhammadun Rasulullah. Tak ada nama orang nombor 2, tak ada nama orang nombor 3. Nama dia sebagai simbol bahawa ibadat kena pandu pada dia. Tak kalau terbatal. Dan hadis Nabi tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa melakukan amal yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Dalam riwayat lain juga Bukhari Muslim, man ahdatha, siapanya mereka, yang ni buat, itu mereka, dua-dua sama, ujung dia radun, ai madud, ditolak. Tak payah tunggu akhirat, dunia ditolak, pahala tak ada, apa tak ada, kosong. Kita esok bangkit akhirat, kita kata kita bangkit akhirat esok akan ditimbang amal kita. Penimbangnya kata Al-Mizan ni lebih besar daripada dunia, langit dan bumi. Yang kata dacing tu, orang tu kata dacing kan. Kalau dia macam dacing tu, orang putih panggil apa dacing? Worms. Rem. Dacing ni semua timbang cengek. Kalau dacing macam tu kan, fokus please kalau dacing tu main macam tu, kalau dia besar tapak tangan kita, bolehlah kita berceklat macam ni, dia sengit. Tapi satu dacing tu sebesar langit dan bumi. Apa kita nak pergi buah tu nak bagi dia berat? Besar. Penimbang tu besar. Nak buah apa atas tu? Kalau pakai jubah lagu ni, ambil jubah ni selai pitak atas tu, dacing tu renyeh tengok kita. Jarum kecil dia tak bergerak langsung. Quran kata ayat ni, jangan di dunia kamu buat satu benda, nanti amal kamu ditimbang di sana terbatal. Amal apa? Iaitu amal yang di dalamnya ada warna tidak mentaati Allah dan Rasul. Jangan letak. Jadi nak letak di situ apa dia? Apa yang Nabi bagi pada kita, yang Nabi ajak pada kita, buat dan letak. Sebab setiap benda Nabi suruh kita buat, Allah jamin nak terima. Hadis tadi, setiap benda Nabi tak ajak dalam ibadat, kita buat, Nabi sendiri ancam ditolak. Pasal itu dalam ibadat kita tak pakai sifat berani, kita pakai ketundukan, kita pakai sikap meneladani, supaya bila walaupun dia kecil, ditimbang dia berat. Nabi kata dua kalimah kan, ringan di lidah, berat pada timbangan, dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pasal apa kita buat? Pasal Nabi yang sebut. Maka kita tauqif dan kita itiba'. Kita tengok nas dia betul dan kita ikut macam Nabi ajak. Tak tambah baris, tak ubah baris, tak ubah kalimah. Nabi kata subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang tu kita baca. Kita tak tambah benda lain. Yang mana Nabi kata yang tu? Nabi balik Isra' Mi'raj, Nabi kata aku jumpa Nabi Adam di langit. Nabi Adam kirim salam kat hangpa. Dia kata syurga ni subur, suruh umat kamu menanam. Nabi tanya nak tanam apa? Nabi Ibrahim kata suruh dia kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti berat al-mizan. Kita sebut kalimah tu. Jadi orang bagi kat kita, ni lepas semayang baca lah, yang ni bagus. Kita tengok apa dia? Dia kata ilahi lastu lil firdaus. Esok ambil tu buah dari timbangan ternyeh je kita. Siapa suruh hang baca? Tak ada siapa suruh baca. Pasal apa hang pergi baca? Bila Nabi tak ajak kita baca, dia jadi apa? Dia jadi entertainment. Pahala tu nak tuntut dari siapa? Setiap benda Nabi ajak kita boleh tuntut dengan Tuhan. Kenapa? Dia Rasulullah. Dia ada kena mengena dengan Tuhan.
Rasulullah. Ni Rasulullah. Ni kalimah Rasul kan? Kita panggil apa? Kita panggil idhafah. Kalimah Rasul ini idhafah, disandarkan kepada Allah. Jadi setiap yang Nabi sebut, kita layak minta tuntut di hadapan Allah, kerana dia adalah utusan Allah. Habis, lain daripada utusan Allah, suruh kita buat, lepas tu kita pergi minta ke Tuhan. Tak ada kena mengena dengan Tuhan, walaupun zikir, walaupun apa. Pasal itu kita pakai kaedah ni. Walaupun zikir tu pendek, orang kata bunyi macam tak seronok, bunyi macam tak meriah, itu bab nombor 2. Nak seronok pasal lampu kelip-kelap lagi seronok. Lagi sedap. Tapi kita tak baca, bukan kata tak teringin nak baca. Pasal apa? Tak ada zikir, tak ada selawat, tak ada, just entertainment. Just entertainment. Itulah maksud daripada tajuk bagaimana kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Boleh faham ke? Ada soalan ke? Kenapa mizan tu besar Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Al-mizan. Al-mizan besar, bukan dia kecil. Ya, sama dengan amal kita. Buku ni yang kata kiraman katibin tulis kan, Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis Tirmizi. Dia tanya kat Nabi, buku kita ni besar mana? Nabi kata, buku kita ni bila dibuka di hari akhirat, ini buku macam ni kan. Nabi kata dia ada, Nabi kata 99 muka surat yang tulis ni. Lain lah kan. Nabi kata bila dibuka selai, Nabi kata dunia ini hilang, ditulis semua daripada hayat kita sampai hari kita mati, dan akan dibentang di hadapan Allah. Dan surah Al-Isra kata, Iqra kitabak, kau sendiri yang baca. Tak ada boleh nak kata Tuhan cermin mata tak bawa hari tu mati. Tak ada. Mata jatuh. Tak ada siapa boleh kata Iqra kitabak. Kalau malaikat aku tersilap, sendiri baca. Sebesar tu manusia akan tersandar. Tak cukup dekat tu. Dalam surah Al-Fusilat kata, wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Allah kata dekat kulit manusia, cakap. Maka kulit bagi kesaksian, kaki bagi kesaksian, semua bagi saksi apa hal kita buat. Sangat adil Allah menghisap manusia. Jadi pasal itu mengenangkan ni semua, walaupun orang pilih kaedah di atas, kita kata itu hak dia lah, kita tak mau kata apa. Tapi kita selalu nak bagi tahu kenapa kita berlain dengan dia. Kita pilih kaedah di bawah, dia lebih bersesuaian dengan nas Quran dan as-sunnah. Lagi satu, Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad sebagai Rasul ni setelah Allah percaya kat dia. Allah kata apa yang keluar dari mulut dia, hawa nafsu tak ada langsung. Kan? Kita hantar wakil, ataupun kita pernah jadi wakil pejabat ke pergi meeting tak mana-mana. Bila mereka hantar kita sebagai wakil, bermakna dia percaya dengan kita kan. Bagaimana orang yang Allah telah percaya dia bercakap agama, tiba-tiba kita tak percaya sama orang tu? Ada iman ke? Orang yang Allah percaya tak baca doa awaitan akhirun, kita pergi baca. Habis dia ni macam mana ni? Dia Rasulullah, dia supreme. Betul? Supreme. Betul, nak sebut, nak bagi tak salah tu. Supreme. Allahu Akbar. Pasal tu apa kata Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata, mani betada'a fil islami sunnatan hasanatan faqad za'ama. Imam Malik marah. Imam Malik kata Imam Malik, manib tada'a fil islami sunnatan
hasanatan. Man ibtada'a fil islami, man ibtada'a fil islami, apa Ustaz Amar macam mana? Man ibtada'a fil islami, man ibtada'a fil islami sunnatan, bukan? Man ibtada'a fil islami, man ibtada'a fil islami. Sejak tua-tua ni dia lambat. Kena tukar 4G hari 14. Lambat. Man ibtada'a fil islami, bid'atan, bukan sunatan. Silap. Patut ekor dia tak mai. Man ibtada'a fil islami, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Baru betul. Betul sama kan? Baru betul. Baru yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Tengok. Ini bukan hadis perkataan Imam Malik dalam kitab Al-I'tisam. Imam Malik kata, man ibtada'a, siapanya mereka fil Islam, dalam Islam, bid'atan, satu bid'ah. Apa dia? Ibadat yang Nabi tak pernah buat, dia buat. Yaraha hasanatan, lepas tu dia memandang bid'ah tu bagus. Sedangkan kalimah hasanah ni Allah bagi kat Nabi tadi, uswatun hasanah. Dia buat benda Nabi tak buat, dia pandang bagus. Sedangkan benda kita nak pandang bagus ini mesti Nabi yang buat. Kata Imam Malik, siapa buat perangai lagu ni, faqad za'ama, maka sesungguh-sungguhnya za'ama, dia telah pun menuduh, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu khana risalah, pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Tengok, marah Imam Malik sampai bagi fatwa macam ni. Pasal kaedah ni semua ni. Lepas itu, yalah Nabi tak buat, tapi kita buat elok apa. Kalau Imam Malik lah, kalau kita baca ni kat dia mampu, dia terkejut, tak ada mengucap, dia mati. Pasal itu dekat kita serius. Contoh Nabi, ikut Nabi, jadikan Nabi itu sebagai contoh, wajib. Tak mencontohi Nabi, iman kita tak sempurna. Tak sempurna. Pasal itu ulama-ulama hadis juga berpegang dengan hadisnya ada dalam kitab Hadis 40 tu. Hadis yang pendek. Imam Nawawi menyatakan hadis yang sahih. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tak beriman kamu sampailah kamu jadi hawa nafsu kamu tunduk pada apa yang aku bawa, baru kamu beriman. Pasal itu sebelum Imam Malik kata lagu ni, sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnul Yaman, dia kata dulu. Apa Huzaifah kata? Yang ni kita boleh jumpa dalam Sunan Abi Daud. Boleh kecil? Mani ba'tada'a fil islami bid'atan niya yaraha hasanatan faqad za'ama, yani mim pula pinam macam ni, macam mana? Faqad za'ama anna, ada sabdu nah, Muhammadan khanar risalah. Tiara ni ada sabdu khanar risalah. Itu kata Imam Malik. Lepas tu dia sambung, kata Imam Malik,
Dia kata li'anna Allah Ta'ala yaqul, kerana sesungguhnya Allah telah berfirman. Pasal apa Imam Malik kata lagu ni? Dia kata kerana sesungguhnya Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ayat 3 daripada surah Al-Ma'idah. Dia baca ayat itu. Pada hari ini Allah kata aku telah sempurna untuk kamu agama kamu, aku cukupkan nikmatku padamu, dan aku redha Islam jadi agama bagimu. Jadi di mana hujah Imam Malik dengan ayat ni? Allah kata Islam dah sempurna pada Nabi, bukan pada kita. Maka kalau kita nak sempurna, kita kena ikut Nabi. Allah redha Islam dia. Maka di hujung tu Imam Malik kata, yang Arab tu saya tak ingat dah, lupa. Imam Malik kata apa-apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi tak akan jadi agama sampai kiamat. Apa-apa yang menjadi agama di zaman Nabi, itulah agama sampai kiamat, walaupun kamu tak buat. Walaupun kamu tak buat, dia tetap agama. Yang mendengar Imam Malik cakap ni siapa dia? Imam Majishun. Imam Majishun, kawan Imam Malik. Imam Majishun, dia yang dengar perkataan Imam Malik. Dia kata sami'tu Malikan yaqul, aku dengar Imam Malik kata. Imam Majishun, dia yang dengar. Maka dia yang meriwayat kata-kata ni daripada Imam Malik dalam Al-I'tisam. Kenapa kita buat ibadat? Bagaimana kita buat ibadat? Ini dia punya. Kalau resepi, dia kata resepi lah masak kan. Ni resepi kita. Nak kata resepi Melayu ke, Western ke, ni lah. Ni nama resepi Ahlus Sunnah. Apa? Orang putih panggil apa? Sana. Bukan. No. Jangan ganggu saya. Ingredient. Bukan saya yang sebut tu. Saya dia mai saya coba. Apa? Ayat tu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Baik, Allah buat kita untuk ibadat. Orang putih panggil apa? Allah dalam saya dah nampak kalimah tu dia nak sebut tak dapat. Allah buat kita ni sebab Allah buat kita. Create. No. Create jadi. Reason. Bukan reason sebab. Allah. Itulah tak keluar. Worship ke? Bukan. Dia macam wash juga. Apa? Apa abang? Tak ingat dah? Kan? Exist. Allah cipta kita. Allah cipta kita. Sebab kenapa Allah cipta kita? Worship ni apa dia? Worship. Sebab Sembah dia. Create. tapi bunyi macam lain. Tak apa, sekali lagi dia mai bang. Baik. Kata Huzaifah Ibnul Yaman. Tengok Huzaifah kata apa? Ini Imam Malik zaman 100 Hijrah lebih. Tapi masa Nabi mengajak Huzaifah ada lagi. Huzaifah zaman Nabi. Apa kata Huzaifah? Huzaifah Ibnul Yaman kan? Apa kelebihan dia? Dia menyimpan nama-nama orang munafik. Dan satu kelebihan dia, dia bila tengok satu orang tu, Allah bagi dia, orang putih kata feel. Dia tahu dia ni baik ke jahat. Itu Nabi mengakui dia. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir kata, bila Umar jumpa dia, sentiasa Umar akan tanya, Huzaifah, aku ni baik ke jahat? Dia akan tanya. Huzaifah kata, wahai Umar, pada diri hang hanya ada tanda orang-orang baik aja. Pasal tu Huzaifah tak mau keluar campur dengan orang. Pasal hingga orang jumpa dia tak tanya soalan lain. Jadi hingga dia menjadi seolah-olah wakil cerita pasal benda gaib pula. Sedangkan bukan dia nak cerita yang tu, dia Allah bagi rasa kat dia. Maka dia kata, aku takkan cerita apa-apa pada hampa. Ni dia kata Huzaifah. Ni sebelum Imam Malik kata yang ni, ini kita duk bincang
ibadat kita tu tunjang ada di mana kan? Ni. Kata Huzaifah, ini ada dalam Sunan Abi Daud. Kata dia, kullu ibadatin lam yaf'alha ashabu Rasulillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibadatin lam yaf'alha ashabu Rasulillah fala taf'aluha. Ini perkataan Huzaifah dalam Sunan Abu Daud. Ini Huzaifah sebut awal. Kata Huzaifah, kullu ibadatin, semua jenis ibadat. Apa saja kita ingat ibadat? Doa awal tahun ke apa-apa saja. Kalau bagi contoh panjang lah. Apa saja ibadat itu, lam, ni lam dengan mim. Ni lam musim hujan macam ni. Lam yaf'alha ashabu Rasulillah. Semua benda terlintas atas kepala kamu ibadat. Lam, tapi tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kamu ingat dia ibadat, kamu sangka, tapi sahabat Nabi tak buat. Fala taf'aluha, jangan kamu buat. Sebab sahabat ni belajar dengan Nabi. Ini kita punya tunjang-tunjang pegangan kita dalam beribadat, sebab dia datang daripada Huzaifah, riwayat daripada Abu Daud. Secara sepintas lalu, ini kaedah-kaedah yang kita kena, tak apa pun kita kena tahu, supaya bila orang tanya kita ada asas kan. Ni pun nama dia asas training. Kita ada asas. Yang kita duk training ni asas ni lah. Tajuk kita, macam mana kita beribadat kepada Allah. Baik. Pertanyaan yang keempat, haruskah kita beribadat kepada Allah dengan rasa takut, khauf dan harap, raja? Kita ibadat ni haruskah ada rasa takut, ada rasa harap? Jawapan dia ya. Demikianlah kita beribadat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan orang mukmin, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya. Terjemahan dia kata mereka selalu berdoa pada Rabb-Nya. Apa makna Rabb? Tadi Rabb. Jadi korang tepatlah kalau kita pakai Melayu Rabb dengan makna Tuhan. Pasal Tuhan dia tak boleh terjemah benda lain. Tak kata salah, korang tepat. Rabb, pakai Rabb juga. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Bila orang tanya apa dia Rabb, baru kita hurai tadi. Kalau kita kata Tuhan, dia mematikan makna-makna lain. Maka ya, firman Allah, mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap. Jadi bukan saja kita buat ibadat yang ni sebagai kita punya asas, tapi dalam jiwa kita juga ada asas khauf, takut. Ustaz ingat, setelah kita terang benda ni, ada sikit takut dalam hati kita nak buat bid'ah. Cantik benih dia ada. Raja, harap. Harap apa? Setelah kita memenuhi semua asas-asas ni, mudah-mudahan dia terima. Pasal itu doa kita, Rabbana taqabbal minna. Terimalah ya Allah. Dengan rasa takut nak lari daripada asas ni, dengan rasa harap supaya dia terima, kita tak rugi di akhirat nanti. Maka itu mesti ada dalam hati kita. Nabi SAW berkata pada seorang pemuda,
kaifa tasna' ya bana akhi idza sallaita, apa yang kamu perbuat wahai anak saudaraku jika kamu salat. Pemuda itu jawab, aku minta syurga kepada Allah dan aku mohon perlindungan kepadanya daripada neraka. Nabi tanya kat budak-budak ni, Nabi kata kaifa tasna', hang duk buat ibadat ni hang mau apa? Bila hang semayang hang mau apa? Hang puasa hang mau apa? Dia kata aku harap syurga Allah, aku takut neraka dia. Maka masa dia jawab aku harap syurga dia, aku takut neraka. Perasaan harap dan takut ada dalam hadis ni, dia tak bubuh. Dalam hadis yang panjang tu, riwayat daripada Abi Daud, Nabi kata apa kat dia? Nabi kata benar, Tuhan akan bagi apa yang harap, Tuhan selamatkan hang daripada apa yang hang takut. Jadi bila kita buat ibadat, mesti ada khauf, mesti ada raja. Apa makna raja? Harap sangat-sangat. Jadi dua sikap ni menyalahilah dengan orang-orang nilah, orang-orang balik sana lah kan. Depa kalau kita buat ibadat, kita harap sesuatu daripada Allah, dia kata tak ikhlas. Saya ni ibadat, ya Allah bukan mau syurga hang pun. Alamak. Kerajaan bagi brain pun kita harap, syurga tak harap. Pasal itu kalau ada orang hamba, dia semayang, dia tak harap apa daripada Tuhan, ini hamba yang tak tahu Tuhan itu bersifat dengan roh. Ini hamba yang jahil murakab. Dia tak harap apa ke Tuhan. Habis apa yang diharap di balik tak harap tu? Tuhan nak memberi. Oi, jangan main. Ini hamba yang paling sombong, paling jahil. Apa yang ada di sisi Tuhan tak pernah memudaratkan hamba. Tiba-tiba dia kata saya sembahyang tak harap pahala. Ui, jahat punya bahasa. Bahasa ni patut kita bagi penampak 2-3 kali kat dia, bagi dia nampak bintang banyak sikit kata kat dia. Jahat, bahasa ni jahat. Neraka, aku tak takut dengan neraka. Habis hamba apa? Ini hamba yang jahil, hamba murakab. Dalam hadis ni, budak muda tu kata apa? Aku harap syurga dia, aku takut neraka dia. Nabi kata Allah akan bagi apa yang harap. Nabi kata Allah selamatkan hang daripada apa yang hang takut. Pasal itu bila kita buat ibadat, mesti ada harap, mesti ada takut. Dalam hadis Bukhari, bila mai bab puasa, Nabi kata apa? Man sama ramadana imanan wahtisaban. Kalimah wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman, wahtisaban. Apa makna wahtisaban? Mengharap balasan Allah. Mesti ada rasa salah. Kalau orang sufi kata kita semayang kalau harap pahala, syirik kecil dia tu. Syirik kecil. Ya. Dan orang sufi buat kaedah apa dia? Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, kebaikan orang baik-baik, sayiatul muqarrabin, masih dianggap sayiat, masih dianggap buruk di sisi muqarrabin. Apa orang abrar? Abrar ni macam kita lah, orang bawah ni. Kebaikan orang bawah ni, apa kebaikan kita? Kita semayang nak pahala, kita semua kita nak. Di sisi orang makam tinggi, benda tu dianggap masih buruk. Pasal orang kata ada udang balik batu semayang. Ulama hadis tak boleh menerima kaedah ni. Ini kaedah sombong. Tapi kaedah ni famous dalam sufi. Famous. Nabi kata apa dalam hadis Muslim, ketika Aisyah raba-raba Nabi tak ada, Aisyah terjaga, tengok-tengok Nabi duduk sujud. Aisyah meriwayatkan apa dia dengar, Bukhari Muslim sebut. Aisyah kata aku dengar dalam sujud Nabi kata, ya Allah, aku berlindung dengan marahmu, aku berlindung daripada marahmu dengan sifat penyayangmu ya Allah. Aku berlindung di belakang syurgamu daripada nerakamu ya Allah. Nabi berlindung daripada neraka. Orang sufi kata, kami ni tak takut dengan neraka, kami takut kat Tuhan. Kepala otak tak takut dengan neraka. Bahasa apa ni?
Dan lepas tu dia kata pula, ini bahasa orang yang tinggi-tinggi. Sunnah sama, kena pada satu orang, kena pada semua orang. Cuma nilai ikhlas kita lah berbeza dengan Tuhan, dia tak lebih. Dan Allah akan nilai kita juga berbeza, kerana ikhlas kita berbeza, usaha kita juga berbeza. Tak ada syariat tinggi rendah, tidak ada. Ini semua kerja-kerja sufi yang terkutuk di sisi agama. Baik, tak larat dah. Ada soalan kah? Hak tu kita tangguh bulan akan datang. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan dalam ibadah? Boleh berhabis lah? Tu lah. Takut nak berhabis, kepala saya tak main dah. Cuba tengok di bawah tu, apa dia ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka apabila kamu tidak melihatnya, sungguh dia melihatmu. Orang sufi dia ambil hadis ni, dia buat lagu mana? Dia kata imagine Tuhan. Hadis ni bukan suruh imagine. Hadis ni nak bagi tahu kata kesetiaan kita buat ibadat, nampak Tuhan tak nampak Tuhan sama. Hadis ni nak bagi tahu kata fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, an ta'budallah, kamu ibadat Allah, ketundukkan kamu pada Allah. Dengan ikhlas kita buat ibadat, dengan mencontohi Nabi. Allah ada, kita nampak, ataupun dia ada, kita tak nampak. Nabi kata, setia kamu, ikhlas kamu tetap tak kurang, bagi sama. Maka itu dikatakan ihsan dalam beribadat. Ihsan dalam beribadat, bagi sama. Macam mana kita nak bagi sama? Tak ada cara lain, kita kena contoh Nabi kita Muhammad. Dia sembahyang sampai bengkak kaki. Pasal tu jawapan dia menarik dalam hadis Bukhari. Aisyah kata, lima tasna' hadha ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sembahyang sampai bengkak kaki? Jawapan dia sangat menarik. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku teringin nak jadi, aku suka nak jadi hamba yang syukur Allah. Jadi makam ibadat tu tinggi. Dalam 2 surah, ada banyak surah, tapi yang saya ingat dalam 3 surah. Surah Furqan, awal surah Furqan, awal surah Al-Kahfi, dan awal surah Al-Isra. Ini semua awal-awal yang Allah guna perkataan abdihi, hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi, apa dia? Lam yaj'al, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Furqan, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Semua dia guna kalimah abdihi. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Katsir? Semua orang tahu abdi di sini adalah nabi, hamba. Maka pada ayat-ayat yang macam ni, Allah nak bagi tahu Allah telah mengangkat Nabi Muhammad kepada kedudukan hamba. Maka Allah suruh Nabi kata dengan mulut dia, ana abduhu wa rasuluh, aku hambanya, aku utusannya. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak ada satu orang selepas Nabi boleh sampai kepada makam hamba seperti yang Nabi telah sampai. Ini kerana Allah sendiri mengisytiharkan Nabi seorang hamba. Apa pelajaran kepada kita ikhwan? Nak sembahyang sampai jadi hamba, nak puasa macam seorang hamba, mesti ikut Nabi. Maka Allah kata pada diri Nabi itu uswatun hasanah. Maka ayat-ayat macam ni dia bawa kepala kita menolak semua sangkaan orang lain,
pada menyatakan ada orang lebih baik daripada Nabi. Kita tolak. Nabi Muhammad, dia cerita sekali je dia jumpa Nabi Ibrahim bila Isra' Mi'raj, dan itu adalah mukjizat, kan? Dia bukan tiap-tiap hari Nabi Isra' Mi'raj ni, tak, kali itu je. Lepas tu Nabi mimpi je. Nabi mimpi nak jumpa Nabi mimpi malaikat dalam Riyadhus Salihin. Nabi mimpi malaikat membawa Nabi ke satu tempat padang yang cantik. Nabi nampak Nabi Ibrahim duk jaga anak-anak yang mati kecil. Nabi kata, kalau anak kamu mati kecil jangan bimbang. Nabi kata dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia jaga budak-budak ni. Aku tak pernah jumpa satu bapa yang sayang dengan anak seperti Ibrahim sayang dengan anak-anak dia. Nabi hiburkan orang yang mati anak kecil, jangan bimbang. Lepas tu Nabi ni yang Allah kata Rasul, Allah amanahkan agama dekat dia, suruh kita ikut. Tak pernah kot lah Nabi duk mengajak macam ni. Mengajak Nabi dia, Nabi tengok ke pintu Masjid Haram, tengok pintu Masjid Nabawi. Nabi kata tunggu sana, Ibrahim main ni. Tak pernah. Sedangkan dia Rasulullah, dia boleh naik sampai ke langit, takkan Ibrahim tak boleh turun mai kat dia? Tak pernah jadi. Tapi dekat ustaz lah ni pelik-pelik duk jadi. Tengah duk mengajar, berhenti sat, ustaz di mana dia, apa Nerang? Kuala Nerang. Jalan pergi kat pintu. Ustaz pergi mana? Nabi Muhammad mai panggil aku. Nabi Muhammad mai kuliah dia. Mendakwa satu benda jadi pada dia yang Nabi tak dakwa jadi kat Nabi. Maka pasal apa kita tolak? Pasal Quran kata orang yang sampai pada martabat hamba Nabi, pasal tu kita diarah ikut dia. Maka ayat 100 daripada surah Taubah bagi tahu, orang yang ikut dia Allah nak bagi dua benda, syurga dan redha. Siapa yang dah ikut Nabi? Allah kata muhajirin dan ansar. Lepas tu Allah kata ada yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum, iaitu orang yang datang selepas muhajirin dan ansar. Depa ikut muhajirin dan ansar, maka Allah bagi syurga kat depa macam Allah bagi dekat muhajirin. Maka yang ni boleh jadi kita sama. Kita ikut agama macam muhajirin. Tak ada satu sahabat lepas Nabi wafat, Nabi mai kat pintu, Nabi kata Abu Bakar, apa abang duk elok-elok na Madinah. Tak ada. Sahabat berbunuhan sama sahabat. Ali, Muawiyah, Aisyah berperang. Tak sekali depa mimpi Nabi selesaikan masalah depa. Tak ada seorang mimpi. Ustaz-ustaz kita hari ni mimpi bukan main. Bukan main. Sekali Nabi bagi kayu koka, Nabi bagi kopi habatus sauda. Dia kata habatus sauda ni Nabi minum dengan saya dalam mimpi. Yang syoknya, yang nak percaya ni ada. Kesian lah kawan. Kesian. Ada. Macam dia buatkan pergi ambil gambar dengan anjing. Yang nak pi tu ada. Yang buat tu satu bab. Kita bukan boleh halang orang buat, tapi yang pi tu, tu yang pelik bin ajaib, bin tak boleh fikir, bin tak mau fikir. Betul apa? Pegang anjing tak salah. Tak ada satu dosa pegang anjing. Kan? Tapi ni bak jamak kasar pun tak habis lagi duk belajar. Tak tahu apa. Ni sunnah dengan bid'ah pun tak selesai lagi kan. Tak ada salah apa pegang anjing. Cuma bela anjing dengan kemegahan, hak tu tak boleh. Malaikat tak masuk rumah. Ibnu Taimiyah kata senang. Apa-apa yang ada di zahir anjing tak najis. Apa-apa daripada dalam keluar mai semua najis. Muntah, darah, air kencing, air liuk semua najis. Yang di luar semua tak najis. Bulu, kulit, peluh semua tak najis, boleh pegang. Kata Ibnu Taimiyah. Kata Imam Malik lagi syok. Imam Malik kata anjing ni seluruhnya tak najis. Cuma kita sama ayat liuk dia pasal nampak macam kotor ya. Tapi kalau rasa tak kotor, tak sama pun tak apa. Pakat minum sekali dengan dia pun tak apa. Tak ada apa. Tapi cuma bila buat majlis bergambar dengan anjing,
dia nampak macam kita ni macam tak rasa nikmat beragama. Tak apa, itu kan tajuk kita. Mampu pergi kat mereka lah. Pergi kat mereka. Anjing tak akan menjejahkan hidup kita. Anjing tak jejahkan hidup kita. Kan? GST boleh menjejahkan hidup kita. Okey. Wallahu alam. Bismillah. Selepas ni kita akan sambung satu tajuk pula, berbagai macam tauhid dan faedahnya. Baru kita masuk tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma' dan sifat, dan apa faedah dia. Kita akan tengok. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asratih pasal mengikut Nabi. Orang yang pertama ikut Nabi sahabat, Allah bagi syurga. Siapa ikut Nabi, Allah bagi syurga dan redha dia.